Singa liar terus mengaum, bulunya panjang dengan pita. Kami ucap Assalamualaikum. Salam kenal di antara kita. Saya Muhammad Hairun Nasbin Muhammad Yunus. Saya Nur Sazwani binti Rosli. Saya Danar Aminatah Syabir binti Fitri. Sarapan pagi, roti dan kaya. Makan pula bersama nyonya. Kami hasilkan sebuah karya bertajuk Lili dengan angan-angannya. Kami telah menghasilkan sebuah buku cerita kanak-kanak yang bertajuk Lili dengan Angan-angannya. Buku cerita ini bertemakan fantasi. Fantasi boleh didefinisikan sebagai imajinasi yang tidak terbatas oleh kenyataan. Persoalan. Selanjutnya, kita akan teruskan dengan watak dan perwatakan. Watak dan perwatakan ini terdiri daripada dua, iaitu watak utama dan juga watak sampingan. Watak utama yang terdapat dalam buku cerita ini ialah Lili. Lili merupakan seorang kanak-kanak yang berusia 9 tahun. Seorang yang tidak menghormati ibunya, seorang yang tamak. Watak yang kedua ialah Bobby. Bobby merupakan sebuah anak patung kepunyaan Lili. Seorang yang suka membantu orang ketika dalam kesusahan. Seterusnya, watak sampingan. Watak sampingan terdiri daripada empat, iaitu Zara. Zara ini merupakan kawan baik kepada Lili. Seterusnya, Ibu Lili. Ibu Lili merupakan seorang ibu tunggal. Seterusnya ialah adik Lili. Adik Lili ini merupakan watak yang mempunyai masalah kesihatan. Yang terakhir ialah Lola. Lola merupakan kawan kepada patung Bobby. Kajian latar pada buku ini. Latar terbahagi kepada 3 aspek utama, iaitu latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. Beberapa situasi di dalam buku ini yang berlaku di berbagai tempat, antaranya di sebuah kampung, di rumah Lili, di rumah Zara dan di taman fantasi. Seterusnya, dalam buku cerita ini ada menggunakan waktu malam untuk merujuk kepada latar masa. Akhir sekali, buku ini mempunyai beberapa latar masyarakat yang ditunjukkan dalam pelbagai situasi. Antaranya ialah masyarakat yang saling bantu-membantu, masyarakat yang berpendirian tegas, masyarakat yang amanah dan jujur untuk menyempurnakan hajat seseorang. Jadi itu saja untuk kajian latar. Kita akan teruskan lagi dengan aspek plot. Susunan plot dalam buku cerita ini mengandungi kronologi, yang bermaksud plot yang disusun mengikut urutan masa. Pada binaan plot pula terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama ialah permulaan, yang kedua ialah perkembangan, yang ketiga ialah klimaks dan akhir sekali ialah peleraian. Pada permulaan merupakan bahagian pengenalan cerita yang memperkenalkan watak, latar dan persoalan awal. Sebagai contoh ayat, di sebuah perkampungan terdapat seorang kanak-kanak perempuan iaitu Lili yang berusia 9 tahun. Melalui contoh yang diberikan menunjukkan pengenalan cerita yang memperkenalkan watak dan latar pada permulaan cerita. Beralih kepada nombor 2 ialah perkembangan. Perkembangan ini merupakan bahagian konflik atau perumitan yang menyebabkan watak menghadapi masalah. Sebagai contoh ayat, Lili mendesak ibunya sehingga ibunya berasa marah kerana Lili tahu bahawa ibunya mengalami masalah kewangan. Contoh yang diberikan juga menunjukkan bahawa konflik timbul apabila ibu Lili tidak dapat menunaikan permintaan anaknya itu kerana mempunyai masalah kewangan. Seterusnya ialah klimaks. Klimaks ini merupakan bahagian kemuncak cerita iaitu masalah yang dihadapi oleh watak adalah berada pada tahap tinggi. Contoh ayat, Bobby berkata, "Aku akan tunaikan permintaan kau dengan syarat. Kau perlu membantu Lola untuk mencari tuan barunya dan kau perlu bersyukur dengan apa yang kau ada selepas ini." Klimaks di sini menunjukkan Lili perlu mencari tuan baharu untuk Lola sekiranya ingin mendapatkan hadiah yang banyak. Akhir sekali ialah peleraian. Peleraian ini ialah bahagian pengakhiran cerita yang menjurus kepada penyelesaian segala konflik yang dihadapi oleh watak.
Sebagai contoh ayat, setelah dia melihat timbunan hadiah yang banyak di depan matanya, dia melompat ke riangan. Pengakhirannya, keinginan Lily menjadi kenyataan setelah melakukan beberapa syarat yang dikatakan oleh Bobby. Cerita ini mengisahkan tentang seorang kanak-kanak perempuan yang bernama Lily. Dia hidup dalam keluarga yang kurang berkemampuan. Sifat iri hati mula timbul dalam dirinya setelah dia menghadiri sebuah majlis sambutan hari lahir sahabatnya. Dia mula tidak menghormati ibunya hanya kerana menginginkan kehendaknya dipenuhi. Akhirnya, dia dibawa ke sebuah dunia fantasi yang dipenuhi dengan kanak-kanak yang mungkin dapat menunaikan permintaannya. Permintaannya akan dikabulkan jika dia mempunyai rasa bersyukur dan membantu Lola. Dia mula muhasabah diri dan rasa bersyukur atas apa yang dimilikinya. Pada akhirnya, keajaiban berlaku apabila timbunan hadiah yang banyak tiba-tiba berada di hadapan rumahnya. Sejak pada itu, dia mula percaya bahawa setiap perbuatan baik akan dibalas baik. Baiklah, seterusnya kita akan meneruskan dengan gaya bahasa. Gaya bahasa ini merupakan cara pengarang untuk menggunakan kreativiti mereka berbahasa bagi menjadikan sesebuah karya itu menarik untuk dibaca. Gaya bahasa ini melibatkan pemilihan perkataan, ayat, peribahasa, bahasa asing dan unsur bahasa seperti metafora, simili, hyperbola dan juga personifikasi. Gaya bahasa yang terdapat dalam buku cerita ini ialah metafora. Metafora ini adalah gabungan dua perkataan yang melibatkan unsur konkret yang boleh dilihat dan abstrak tidak boleh dilihat. Contohnya, melompat ke riangan. Gaya bahasa yang kedua ialah singkup. Singkup ialah pemendekan sesuatu kata dengan menggugurkan satu kata dari tengah-tengah kata. Contohnya, aduh apa ni? Okey, yang ketiga ialah simili. Simili ini merupakan perbandingan sesuatu dengan perkara yang lain dengan kata perbandingan iaitu seperti bagai, laksana, umpama. Contohnya yang terdapat dalam teks buku cerita ini ialah umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Antara nilai yang boleh kita peroleh daripada buku cerita ini ialah yang pertama ialah nilai bantu-membantu, yang kedua ialah nilai hormat menghormati, yang ketiga ialah nilai kesyukuran dan akhir sekali ialah nilai jujur dan amanah. Kita teruskan lagi dengan pengajaran. Pengajaran merupakan perkara yang dapat dijadikan iktibar dan teladan dalam kehidupan. Pengajaran dapat dikutip daripada nilai murni dalam ungkapan berbentuk menasihati. Biasanya pengajaran ini menggunakan perkataan, contohnya perkataan kita mestilah, kita hendaklah dan sebagainya. Pengajaran yang pertama ialah kita mestilah bantu-membantu antara satu sama lain agar dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara sama masyarakat. Yang kedua, kita adalah amanah dan jujur dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat hidup dengan aman dan harmoni. Yang ketiga, kita haruslah bersyukur dengan setiap rezeki dan ketentuan yang ditentukan oleh Tuhan. Yang keempat, kita perlulah hormat menghormati sesama masyarakat, terutama ibu bapa, agar hidup sejahtera. Kami juga akan membuat beberapa kajian berkaitan dengan 6 bentuk aspek kritikan yang terdapat di dalam buku cerita ini, iaitu yang pertama ialah kritika sanjungan, yang kedua ialah kritika teguran, yang ketiga ialah kritikan saranan, yang keempat ialah kritikan pendekatan, yang kelima ialah kritikan penilaian dan akhir sekali ialah kritikan penganalisisan. Kritikan yang akan saya kupas ialah kritikan yang berkaitan dengan kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan ini ialah kritikan yang tertumpu kepada memuji karya dan pengarang yang mempunyai pemikiran yang bernas. Sebagai contoh, pengarang itu mengarang sebuah cerita yang berunsurkan imajinasi. Contoh dialog dalam buku cerita ini yang berunsurkan imajinasi ialah tiba-tiba Lily mendengar satu suara lain di dalam biliknya. Jom ikut aku ke tempat yang cantik dan menarik, kata Bobby. Bobby mengajak Lily ke tempat yang dipenuhi dengan keinginan kanak-kanak. Kritikan yang kedua pula ialah kritikan teguran. Kritikan teguran ini bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Contohnya, Bobby menegur Lily untuk bersyukur dengan apa yang dimiliki kerana Lily pernah meminta hadiah yang banyak daripada Bobby. Bobby berkata, aku akan tunaikan permintaan kau dengan syarat
kau perlu membantu Lola untuk mencari tuan barunya dan kau perlu bersyukur dengan apa yang kau ada. Seterusnya, saya akan menerangkan dua ketikan yang berkait dengan buku cerita ini. Yang pertama ialah ketikan saranan. Ketikan saranan ini menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya. Ini bersifat sebagai alternatif untuk membaiki kekurangan. Karya ini dikritik kerana dapat menjejaskan pemikiran pelajar untuk bercakap kasar terhadap ibunya. Contohnya, ibu, pastikan ibu berikan hadiah yang banyak kepada Lily sempena hari lahir ini, kata Lily kepada ibunya dengan nada paksaan. Kritikan dalam bentuk penilaian. Karya ini bermutu kerana terdapat keistimewaan dan beberapa kekurangan dalam jalan penceritaan. Antara pengajaran dan nilai murni yang dapat diperoleh dalam karya ini adalah bersyukur, hormat menghormati dan tolong-menolong. Kekurangan yang dapat kita lihat dalam karya ini adalah penggunaan nada yang tidak sesuai bagi umur tertentu. Contohnya, ibu, pastikan ibu berikan hadiah yang banyak kepada Lily sempena hari lahir nanti, kata Lily kepada ibunya dengan nada paksaan. Akhir sekali, saya akan membuat kritikan dalam bentuk penganalisian. Islam menekankan setiap manusia untuk bersyukur dengan setiap pemberian Tuhan agar tidak membanding-bezakan kehidupan kita dengan orang lain. Sebagai contoh, Lily membandingkan kehidupannya dengan Zara kerana Zara mendapat hadiah yang banyak pada hari lahirnya sedangkan Lily tidak mampu untuk menyambut hari jadinya. Senja telah tenggelam, hujan turun membasahi bumi. Kami akhiri dengan salam. Itu sahaja daripada kami.